Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang berada di Facebook Live Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Dan hari ini macam abang-abang otai ataupun duo pengacara seketika tadi telah pun bercerita kepada kita, kita berada pada Fiesta Lampu PNB at Home dan subhanallah banyak perkara yang bakal kita kongsikan bersama anda. Dan saya Syahril Serapuddin akan bersama anda untuk sesi pertama pada pagi ini kerana tadi abang-abang tadi dah ceritakan hari ini merupakan hari terakhir dan hari ini kita ada 4 sesi, pagi 2, petang 2 sesi dan ini merupakan sesi pertama. Jadi sebelum kita cerita dengan lebih lanjut tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang kami nak bawakan pada hari ini. Saya nak minta kepada yang mungkin baru saja menonton dekat Facebook Live ketika ini, tolong share, tolong bagi tahu kawan-kawan supaya lebih ramai lagi yang boleh menikmati hidangan ilmu pagi ataupun hidangan sarapan pagi yang kita nak kongsikan kepada anda pada hari ini. Okay, so kalau you all mungkin ada soalan yang nak diajukan kepada panel, saya memang dah standby dah satu telefon ni untuk saya pantau komen-komen anda. Jadi jom cuba try komen apa-apa saja yang nak diajukan, soalan ke, pandangan ke, nanti kita ajukan kepada panel yang istimewa pada hari ini. Okay. Tadi abang-abang duo tadi dah bercerita kepada kita semua. Tajuk pagi ni adalah NFT kegilaan terkini pelaburan anak muda. Tahu tak apa itu NFT? Boleh tak tulis dekat komen? Siapa yang tahu apa itu NFT boleh tak tulis dekat komen? Yes, saya tahu. Ya, saya tahu. Tolong tulis. Nanti kita tengok lepas ni. NFT ni dia ringkasan lah. Dia macam ASB, Amanah Saham Berhad kan. NFT, non-fungible token ataupun NFT dan ini sememangnya antara betul lah yang disebut dalam tajuk itu menjadi kegilaan anak muda kerana saya rasa peminat-peminat kripto ataupun peminat mereka yang cintakan aset-aset digital ini waktu ataupun bolehkah kita kata ini adalah zaman NFT. Ramai sebut begitu. Ini adalah waktu terbaik untuk kita kenal apa itu NFT kerana kalau lewat sikit takut-takut kita ketinggalan dalam gelombang yang begitu laju dalam dunia digital ini. Kerana pemahaman mengenai NFT ini ramai yang mengatakan mungkin masih lagi berada pada aras yang sangat rendah dan berdasarkan pembacaan saya sendiri pun sebelum ni kira-kira 3 tahun lepas, kalau saya boleh sebut pasaran NFT hanya bernilai 42 juta US dollar. Tetapi pada akhir 2020 tuan-tuan dan puan-puan, nilai pasaran NFT telah melonjak sebanyak 705%. Wow, ini angka yang sangat tinggi kepada 338 juta US dollar. Ini yang dipetik oleh non-fungible, salah satu badan yang memantau pasaran NFT lah. Okey, dan hari ini saya rasa cukuplah saya bercakap pagi ni sebab saya nak bagi sejam ni kita nak dengar ilmu yang dikongsikan oleh panel kita. Ada seorang panel yang hebat, saya memantau selalu Facebook dan juga laman sosial beliau. Beliau antara aktif memberikan ilmu, tapi ada satu tulisan beliau menyebut ini mungkin program terakhir. Kenapa tu? Nanti kita nak ajukan kepada panel kita hari ini. Ini dia, Saudara Razi Tajuddin. Apa khabar tuan? Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat ya? Okay, fully recovered now. Fully recovered dari apa? Dari apa tu? Alumni juga ke? Yes, alumni COVID-19. Aduh, kami berdua ni bolehlah kita bagi tahu kan, kita alumni COVID-19. Alhamdulillah dah sihat sepenuhnya. Boleh lah, 99%. Alhamdulillah. 99%. Kalau batuk-batuk sikit tu, itu normal lah. simptom sikit-sikit lah. Post COVID kot Ya. Saya pula kalau dengar suara macam serak-serak sikit itu bukan sebab karaoke tau. Mic tu dah betul dah. Bukan sebab karaoke. Semalam 2 hari lepas ada bengkel pengacaraan. So bercakap over sikit. Lama tak bercakap dengan mic ni, kita menjerit. Lupa pula hari ada program. So redha je lah ya, harap-harap suara saya clear lah. Okay, so saya nak kenalkan saudara Razi ni, usianya masih muda sebenarnya, lagi muda daripada saya. Umur kita tak payah declare lah. Okay, beliau merupakan bertugas di venture dalam property tech, financial tech dan juga agricultural tech dan merupakan pelabur dalam kripto dan juga NFT. Dan beliau nak kata lama dalam NFT, tak jugalah, baru 2021 kan. Maksudnya kita masih lagi berada pada arus yang sama lah. Tak adalah cakap Cik Razi tak apa, dia dah lama. Tak, dia pun baru juga tahun lepas. So you all tak terlambat sebenarnya kalau nak cerita tentang NFT ni. Dan beliau ada dedicated team untuk pelaburan lah dan trading dan telah pun mengajar lebih 8,000 orang berkenaan NFT sejak awal tahun 2022 dan
sentiasa muncul di kaca TV lah, di Awani, di TV3 dan sebagainya. Jadi terima kasih sudi bersama kami pada hari ini. Saya rasa bila sebut tentang NFT ni, mungkin dah penat kot cerita mukadimah tentang NFT, Tak apa, itu normal. tapi kan saya kata nak berlaku adil kepada penonton yang mungkin baru saja nak tahu. Orang yang dah tahu dia kata alah dah lah cerita pasal maksud NFT-nya kita dah tahu, tapi kita kena adil. Ada orang yang baru pertama kali dengar, oh apa NFT ni? Jadi kita nak minta izin, kita kongsi sekali lagi boleh? Kita imbas ketika apa itu NFT dan bagaimana NFT boleh masuk ke dalam pasaran Malaysia. Kita cerita tu dulu baru kita korek dengan detail lagi. Silakan Tuan. Okey, pertama sekali Assalamualaikum and selamat pagi kepada para penonton. Basically Syahrir pun dah explain at length berkenaan dengan orang kata bio data saya. So berkenaan dengan NFT ataupun non-fungible token, apa yang saya selalu fahamkan bila setiap kali ada orang tanya kan, Razi, apa sebenarnya NFT ni? Perkara yang saya selalu cakap adalah NFT ni adalah satu aset digital. Yang kalau kita tengok dalam bentuk gambar, dalam bentuk GIF, dalam bentuk music pun ada, dalam bentuk lagu pun ada, dalam bentuk video pun ada. Cuma bezanya kalau dulu aset-aset digital ni tidak ada satu teknologi yang boleh menentusahkan siapa sebenarnya pencipta asal. Tidak ada satu teknologi yang kita boleh trace the ownership of the asset. Okay, tetapi sekarang dengan kehadiran teknologi blockchain, perkara tu menjadi possible. Teknologi ni mudah. Okay. Dalam dunia yang nyata ni, kalau katalah kita beli beg tangan LV dan yang ori dan kita juga beli beg tangan LV kopi ori, grade 3A dekat Padang Musa. Contoh kan? Nampak sama. Kan? Nampak sebiji, design sama, harga je lah berbeza. Tapi kalau kita pakai beg LV kopi ori tu, kita pergi ke LV store dekat Pavilion, dekat KL kan? Immediately store manager tu bila tengok je dia dah tahu dah. Ini tak ori. Why? Because ada certain mechanism. This is not authentic. So, dalam dunia digital, dulu perkara tersebut tak possible. Maknanya kalau kata saya hasilkan satu karya digital, saya buat satu lukisan, kan? Saya buat satu meme ke apa kan? Dan benda tu viral satu dunia. Tidak ada satu benda yang boleh membuktikan I'm the creator. That's why bila ada orang cakap, saya boleh je screenshot, saya boleh je save as, download kan. Gambar JPEG tu, memang betul, itu yang berlaku. Because tidak ada teknologi. Tetapi sekarang, disebabkan teknologi blockchain itu, yang basically mengandungi info-info, mengandungi maklumat-maklumat berkenaan dengan sesuatu aset digital tersebut. Jadi kita boleh check siapa sebenarnya yang menghasilkan, orang kata apa, karya tersebut. So berbalik kepada analogi saya tadi, kalau sekarang ni, katalah saya menghasilkan satu gambar, sekarang ni tengah famous gambar monyet lah, ape kan, ape kan, beruk orang kata kan, gambar beruk, yang berjuta-juta ringgit ni. So kalau saya menghasilkan gambar tersebut, and then you Syaril, you tak beli pun, you just screenshot, basically you tidak ada proof of ownership. Bila saya minta, okay, can I see your wallet address, can I see the transaction punya hash tu, kan? Nah, you tak boleh produce benda tu, so basically you tidak own gambar tersebut. So basically, walaupun you boleh screenshot saya punya NFT, walaupun you boleh right click saya punya NFT, tetapi because you tidak beli, because you tidak own benda tu, you adalah sama seperti mana pemilik beg LV kopi ori tadi. So basically, the underlying technology di sebalik NFT adalah blockchain. Jadi untuk kita faham NFT, kita kena faham blockchain dahulu. Sebab kalau tidak akan timbul soalan-soalan macam, kenapa gambar beruk ni sampai 3 juta? Kenapa saya tidak screenshot saja? Kenapa saya tidak right click saja? Sebab dia tidak faham. Adanya satu teknologi yang boleh mengesahkan perkara tersebut. Yang boleh, orang kata apa, kita boleh trace balik. Katalah saya, macam contoh kartunis Ujang, dia menghasilkan satu karya, dia NFT-kan karya tersebut, okay, daripada satu file digital, dia pergi menjadi aset digital melalui teknologi blockchain. So kartunis Ujang pun basically jual satu gambar, dia start dengan jual mungkin pada harga RM1,000, and then gambar tu bertukar tangan kan. Orang pertama beli, and then orang pertama ni pun jual kepada orang kedua beli pada RM1,500, orang ketiga beli mungkin murah sikit RM800, orang keempat beli sampai RM5,000 dan sebagainya. So the whole transaction itu, the whole chain itu kan, direkodkan dalam teknologi blockchain, and setiap satu-satu tu adalah satu blok. Sebab tu namanya blockchain. Jadi
Saya terpaksa sembang panjang sikit supaya orang faham dulu tentang blockchain. Jadi lepas tu baru mereka boleh faham apa itu sebenarnya NFT. Jadi secara ringkasnya, NFT adalah satu aset digital dalam bentuk gambar, dalam bentuk GIF, dalam bentuk muzik, dalam bentuk video, okey, yang mana menjadi sesuatu yang berharga disebabkan teknologi blockchain. So ini secara ringkas lah. Okey, ya, blockchain tu pun satu hal. Juga nak faham tu susah, tapi itu dianalogikan dengan bahasa yang mudah. Saya rasa senanglah untuk kita semua faham. Saya, bila sebut tentang NFT ni, ada orang kaitkan dengan kripto. Tapi sebelum saya nak ajukan soalan tu, pasaran NFT dekat Malaysia ni, community NFT ni macam mana? Sebab Razi pun baru bermula 2021. Saya pun betul-betul tahu pasal NFT baru bulan lepas, 2022. Adakah kami ni terlambat ataupun masih lagi community NFT ni kecil lagi, so tak terlambat untuk ramai yang nak join ni? Personally saya rasa industri NFT ni baru nak mula. Baru nak mula. Kalau kita tengok dalam konteks international antarabangsa, memang kalau tengok fakta tadi tu, saya nak update sikit. 2021 nilai transaction NFT mencecah 100 bilion ringgit. Daripada 400 juta 2020 naik kepada 100 bilion. I think easily more than 200x. Okay, that's why it is inevitable. Kita tak boleh nak tutup mata, nak ignore, because already NFT dah menjadi satu instrumen pelaburan. Kan, sebagaimana contoh saham, unit trust, emas, komoditi dan sebagainya. So NFT dah jadi salah satu instrumen pelaburan. So berbalik kepada soalan macam mana pula dalam konteks Malaysia. Of course, community NFT di Malaysia ni saya boleh kata antara yang orang kata apa, growth dia tinggi. Okay, memang sangat robust, the community very active, disebabkan kita mempunyai satu marketplace yang dinamakan Pentas. Maknanya marketplace yang menjual NFT tu. Jadi basically those yang mencipta NFT dan menjual di dalam pentas itu, they call themselves as Pentasian. So mereka ni basically menghidupkan community. NFT is all about community. You produce something, you kena ada community yang boleh buy benda tu, yang boleh percaya kepada benda NFT yang you hasilkan. So dekat Malaysia, saya nampak trend ni dah mula orang kata apa, obviously naik dan becoming more healthy, dah makin ramai orang. In fact, kalau kita tengok dalam konteks syarikat-syarikat, syarikat-syarikat dekat Malaysia masih belum lagi secara meluas menggunakan ataupun mengadaptasi NFT sebagai salah satu marketing, sebagai salah satu revenue stream yang baru. Kalau kita tengok syarikat antarabangsa, contohnya Nike, Adidas, beberapa minggu lepas Babe, yang streetwear terkenal tu, yang gambar beruk juga, kan? Dan of course tak lama lagi akan keluar Tiffany, barang kemas, kan, Gucci, semuanya jadi NFT semua, menggunakan NFT tu. Jadi kalau you tengok syarikat-syarikat besar ni, public listed company, for sure dia ada dia punya dedicated team. Dia ada research team, probably dia hire consultant apa semua, kan, pay $1,000 millions apa semua. For sure mesti ada something unique dan something beneficial berkaitan dengan NFT tu. Ya, jadi siapalah kita as a mere individual simply nak dismiss terhadap NFT. Jadi soalan tadi tu saya boleh cakap, kita ni sebenarnya baru saja bermula. Ini masa yang terbaik lah sebenarnya. Cuma bila sebut baru nak bermula ni kan, saya ada tertarik lah, adalah beberapa penganalisis menyebut kadang-kadang kita ni kan risau tu betul, semua orang risau. Bila benda baru ni takut, yalah tahun ni je jadi, tahun depan tak jadi. Tapi ia berlaku pada pasaran kripto. Contohnya mungkin 10 tahun lepas, bila kita cerita tentang pasaran kripto, Bitcoin dan sebagainya, orang kata, ya ke, tipulah. Tapi 10 tahun kemudian, baru kita rasa menyesal. Ya Allah, kalaulah aku masuk 10 tahun lepas. Cerita Kalau lah, dia jadi kalau lah. So, apa yang berlaku pada pasaran kripto 10 tahun lepas tu sebenarnya, inilah NFT sekarang. So, kita tak nak 10 tahun lagi, alah, kalau lah 2022 dulu aku ada NFT, maka benda tu dah jadi vibe dan sebagainya. So, kita tak nak macam tu. Kalau tu lah persepsi anak muda kita. Betul. Dia just like macam mana aset pelaburan lain. Ada turun naik. Ada bull market, ada bear market. Dan NFT ni, dia punya keunikannya adalah, saya lebih suka memetik kata-kata Gary V lah, yang marketer terkenal tu, very big into NFT. Basically, pada beliau, NFT ni macam internet 20 tahun lepas. Of course, at the beginning semua orang berlumba. Waktu tu .com bubble. Kan? Semua internet, semua .com, semua .com apa semua kan, kalau kata dalam meme tu kan. So sekarang ni pun macam NFT, semua nak NFT. Yes, memang akan ada dan obviously
banyak projek-projek yang mungkin tak sustainable, mungkin projek tu tak cukup kuat, mungkin projek tu scam. Scammers are everywhere. Kan? Orang jual kucing pun scam. Kan? Jadi cuma adakah perkara tersebut menafikan kebaikan dan kelebihan NFT? Macam mana internet. Sekarang ni kita tengok internet is something yang precious commodity. Dia dah jadi macam human rights dah. Kan? Basic needs of humans. Kan? Jadi NFT dari segi penggunaan dia tu will stay. So kita kena jelas. Okey, baik. Jom kita masuk bab kaitan antara NFT dengan pasaran kripto. Sebab sebelum NFT boom, kripto antara yang diragui. Tapi sekarang saya rasa ramai antara kita dah faham dan mula memilih salah satu cabang pelaburan mereka selain pada cabang-cabang pelaburan lain adalah pasaran kripto. Cumanya kalau kita boleh simpulkan, NFT ni sebenarnya adalah satu bentuk pelaburan digital. Cuma yang mungkin kita nak tahu apakah perbezaan yang boleh kita katakan kripto dan juga NFT. Ada perkaitan ataupun memang totally berbeza sebenarnya perkaitan antara kedua ni? Dia sama tapi tak serupa. Samanya sebab basically both menggunakan teknologi blockchain. In fact, teknologi blockchain ni dia bukan terhad kepada dalam dunia currency semata-mata. Teknologi blockchain ni boleh juga digunakan dalam industri pertanian, dalam industri percetakan, keumpamanya kita boleh trace sebab dia chain kan. Tapi adakah kripto dan NFT ni benda yang sama? Pada saya dari segi technicalnya memang sama. Dua-duanya menggunakan blockchain, dua-duanya ada elemen smart contract behind it, tetapi berbeza dari segi penggunaan. Okay, kalau kripto is very transactional and very direct. I beli coin ni and then I jual balik coin ni. Tetapi NFT cerita dia panjang. I beli NFT ni tujuan dia not necessarily untuk I make money. I mungkin beli NFT ni because I nak get something. Sebab kita kena jelas, NFT ni dia ada banyak macam kategori. Okay? Kategori yang paling meluas, yang paling common, yang kita faham, NFT ni dia adalah benda untuk kita flex. Macam kita beli beg tangan. Contohlah macam Syaril, you mungkin beli kasut yang mahal ke, kan, ataupun blazer kan, yang memang kata apa branded item. So you basically beli tu because you dah achieve something dan I mean, you want to show to the people that, look, I'm here now. Yeah, you have achieved something. So dalam dunia NFT pun, somehow NFT ni memang dibeli, orang beli berjuta-juta ni because dia nak flex. Kan? So that's why ada orang sanggup beli NFT sampai berjuta ringgit. Because dia nak menggunakan NFT tu untuk jadi profile picture kat social media. Itu je sebenarnya kan? You compare lah. Bila you pakai beg tangan, orang kat tempat kerja je nampak you pakai beg tangan mahal tu. I see. Tapi kalau you tukar you punya profile picture 24/7 dan meluas orang boleh tengok. Dan kalau you curi orang punya, you screenshot tadi tu, the moment orang discover, you lagi teruk. Macam mana you kantai pakai beg tangan fake lah. Betul tak? Betul. Jadi kategori pertama NFT adalah NFT yang bersifat flex. Kan, you beli NFT yang mahal ni because you nak show off, you nak flex lah your muscle, kan, you dah achieve something. So itu pertama. So basically orang beli NFT ni macam kategori tadi tu, they're not looking at return sebenarnya, they're looking at status. So itu yang pertama. Yang kedua, NFT berbentuk pass. Maksudnya you beli certain NFT ni, you dapat akses kepada mana-mana group, mana-mana community yang mahal. Contohnya macam saya beli beberapa pass, the reason saya beli pass tu because saya nak masuk Discord group orang-orang kaya NFT. Kita panggil whales, ikan paus. Kan? Diorang ni memang kaya raya. So diorang ni selalu bercakap tentang nak beli apa, nak flip apa semua. So I want that information. So bila saya nak that information, saya kena beli NFT tu. So basically NFT dah jadi macam membership, macam golf membership lah. So kalau you tengok macam golf membership tu, ada certain golf club you tak boleh beli direct, you kena ada orang nominate. Ada certain golf club you basically kena berebut apa sebagainya. Because of what? Orang pergi main golf ni bukan simply nak main golf semata-mata, tapi dia nak that community. Dia nak to be the member of that particular golf club. Dia boleh berjumpa dengan certain Tan Sri, dia boleh berjumpa dengan certain billionaire ke, business owner ke dan sebagainya. So sama juga konteks dalam NFT. Ada NFT dihasilkan untuk mewujudkan that community. So if you want to be that part of community, you kena beli that NFT. So that's why compare dengan crypto, kan? NFT ni cerita dia panjang, dia macam-macam penggunaan. You beli Bitcoin, you beli Ethereum, you takkan flex. You takkan tunjuk you punya screenshot wallet dekat you profile picture. You screenshot you punya Luno tu bagi tahu, oh I own 1000 Bitcoin. Takkan lah kan.
it's stupid. Betul. Kan? Orang akan kata gila ke dia ni kan? Macam Dia tunjuk penyata bank kita lah. Exactly. Tapi kalau you beli gambar Mm-mm. NFT, Mm-mm. kita tahu mahal, Mm-mm. you boleh buat benda tu. I see. That's why Twitter kan, in fact Instagram coming soon, dia akan allow kan, in fact dekat US dah ada dah macam Twitter, you sebenarnya boleh gunakan NFT you tu sebagai profile picture. Tapi sekarang belum lagi lah. Sekarang dekat Malaysia belum lagi. Sekarang kalau you macam you really own that, you boleh lah orang kata apa upload secara manual. Tapi dekat US basically dia dah boleh verify, dia macam Web 3.0 punya function lah. Tapi itu cerita lain lah. Okay, saya baca komen sikit lah dekat Facebook dan sebagainya. Az Indah katanya, aduh, pening kepala. Susah sebenarnya nak faham secara detail tentang benda ni. Filzah Haziah katanya, macam mana nak mula NFT? Ada apps ke kena guna? Nanti saya rasa yang tu pun kita kena sentuh lepas ni lah. Ini dia dah masuk bab teknikal sikit lah kan. Dah tahu konsep, macam mana nak guna. Major Aziri katanya, Alhamdulillah bagus topik ni, belajar sesuatu ilmu yang baru. Okay, so anda boleh komen kalau ada sesuatu yang nak ditanya secara detail tentang NFT, tolong tulis dekat ruangan komen, nanti saya bacakan dan saya ajukan kepada saudara Razi. Saya tertarik kepada yang item kedua tadi. Mula-mula untuk flex lah kan, untuk menunjuk ataupun untuk memaparkan apa yang kita beli tu. Yang kedua ni antara benda penting yang saya rasa kalau disebut tentang pelaburan, itulah yang kita nak profit, nak keuntungan, nak menjana duit daripada NFT. Kalau kita boleh detailskan benda tu, macam pasaran kripto dan sebagainya, kita tahu kita masuk, itu berbentuk pelaburan, harga naik turun dan kita boleh buat profit. Dalam NFT ni, macam mana kita boleh buat duit sebenarnya? Okay, so saya suka relatekan situasi nak buat duit dalam NFT. Sebab kita kena je, NFT ada yang kita jadi creators. Maknanya saya create NFT project, mungkin because saya ni artis, saya ni kartunis, saya ni graphic designer, saya ada that capability dan saya create NFT. So itu adalah creator. Ada juga orang yang main NFT lebih kepada collector. Macam mana dia menyimpan ataupun membeli karya-karya dalam dunia fizikal. Dia beli lukisan ni lah, dia beli sculpture ni lah apa semua. Because dia je suka. Jiwa ni jiwa art, jiwa seni. Dia suka beli untuk simpan. Tapi ada juga yang ketiga ni, macam mana you cakap tadi tu Syaril, orang yang bermain NFT ni untuk buat duit. Basically they are pedagang ataupun traders. Macam saya lah, saya dan tim saya. So kita involve dalam NFT simply untuk make money. So macam mana? Konsep dia macam you beli kasut. Macam you beli sneakers lah. Kan, ataupun macam semalam kecoh dekat pavilion, orang beratur nak beli Omega punya jam dengan Swatch kan. Sama juga konsep dia begitu, cuma ni dalam dunia digital. So basically you akan aim projek-projek NFT yang you rasa berpotensi tinggi, yang you rasa akan sold out dengan cepat. So you akan jadi orang yang terawal untuk cuba beli NFT tersebut. Jadi bila you beli something yang in demand, konsep dia macam supply and demand lah. Kalau supply sikit, demand tinggi, obviously harga akan naik kan. So traders macam saya ni dalam NFT, kita akan berebut, kita akan menjadi antara orang yang terawal beli NFT tersebut, and then kita flip kepada orang yang gagal untuk beli. Dia macam you beratur barang Supreme kan, benda ada 1,000, beratur 3,000 orang kan. And then saya jadi orang yang ke-300. Saya berjaya masuk, saya berjaya beli. The moment saya keluar je store, orang yang 2,000, 3,000 akan jumpa saya. Nak jual tak? So you rasa I akan jual murah tak? Tak logik kan? So of course I akan jual mahal. Berapa mahal semua tu? Itu basically depends on market lah. Kalau saya tengok ada orang berjaya jual sampai RM5,000, saya beli RM2,000, takkanlah saya nak jual RM4,000. Mestilah saya jual lagi tinggi. So konsep yang sama, begitulah juga dalam dunia NFT. Maksudnya kita dapat ownership tu lah. Maknanya kita own kita NFT. Kepada kita pemilik, bukan pencipta. Pencipta remains orang tu. Kita pemilik. Yes, itu kena faham. Itu kena faham. Ya, dia macam you katalah Mona Lisa kan. Lukisan Mona Lisa terkenal tu dijual. Ia tidak menafikan pelukis dia adalah Leonardo da Vinci. Tapi you mungkin the current owner. So sama juga konsep dia. So kiranya dalam bahasa mudahnya, ada creator mencipta NFT, kandungan NFT, dan kita sebagai traders ataupun pembeli biasalah, kita beli dengan harga sekian, kita dapat ownership tu, kita dapat pemilikan itu, kita own. Betul. Creator tadi dia dah tak own benda tu lah, dia hanya mencipta. Okay, dan kita jual kalau ada orang nak beli dengan harga yang lebih tinggi. Dan bila orang beli daripada kita dah tak milik dah. Kita dah tak own dah.
Macam kasut tadi Yelah, tu. macam item fizikal lah. Kan? Okey. So itu sedikit sebanyak gambaran macam mana kita boleh untung, buat duit dalam dunia NFT. Okey. Dan item-item yang boleh di NFT-kan. Macam abang-abang duo tadi kalau dengar di peringkat awal kan, dia kata lukisan dan sebagainya. Itu salah satu je sebenarnya kan. Dia ada banyak sebenarnya item-item yang boleh dijadikan NFT. Bahkan sebelum ni ada sahabat kita yang hebat juga dalam dunia crypto NFT, saudara Moshe sebagai contoh. Dia pun dah jadikan filem, di NFT-kan filem. Itu tak pernah lagi kita dengar. So saya dan para penonton semua mungkin nak tahulah, selain daripada karya-karya seni, apa sebenarnya item yang boleh di NFT-kan? Yang paling basic memang gambar lah. Okey, Okay, gambar. paling basic gambar. Ada juga orang buat audio, dalam bentuk audio. Oh, Kan? Maknanya you boleh own certain part of the song. Kan? And then yang macam saudara Moshe buat tu basically dia menjual ownership kepada sesuatu projek. So contohlah kalau kata hari ni saya decide untuk buat satu projek membina club. okey. Kan? Okay lah, for lack of better example, club malam. So basically saya buat dan saya kata 100% ownership untuk club malam ni saya akan NFT kan. Maknanya saya pecahkan, dia macam buat lot lah. Kan? Macam crowdfunding. So saya buat satu lot which is 1%, saya jual RM10,000. I see. So basically yang ada hanyalah 100 lot lah. Betul. Okay, sebab satu tu 1%. So saya menggunakan ownership tu, saya buat lot tu dalam bentuk NFT. So kalau you nak beli, you nak invest dalam saya punya projek kelab malam ni contohnya, so you kena beli NFT tu. So itu basically satu contoh utility yang saya boleh kata advance lah. Tapi yang not so advance, yang very very popular, contohnya macam you menghasilkan gambar-gambar tadi lah. Macam Babe semua tu kan, Basic Board 8 Yacht Club. So basically project creator ni dia create gambar kan, yang sesuai untuk dijadikan profile picture. And then of course daripada situ mereka akan ada roadmap, maknanya ada orang kata milestone mereka cuba achieve. Contohnya dari segi utility. So macam Board 8 Yacht Club, you yang beruk mahal tu, so you beli tu, you basically ada commercial rights. Maknanya creator tu bagi you commercial right untuk you hasilkan something daripada benda yang you beli tu. So you boleh macam baru ni ada satu cafe, saya tak ingat dekat negara mana. So owner cafe ni dia beli gambar beruk yang mahal tu, dan dia telah menjadikan gambar yang dibeli tu sebagai branding cafe dia. Oh, dia ada hak lah kan? Dia ada hak because ada certain project memang memberi you commercial right. So that's why benda ni sebenarnya up to the creator lah nak bagi yang macam mana. Alright. So point saya dekat sini, dari segi penggunaan NFT ni dia meluas. Apa saja you can think of, sebenarnya you boleh test sama ada sesuai tak untuk di NFT kan. Okey, baik. Mejah Aziri kata, saya ada kawan yang buat NFT. Alhamdulillah dah makin okey family dia. Maksudnya boleh buat pendapatan lah kot. Why? Muhammad Noor katanya kat Malaysia ni tak ada ke yang beri kelas tentang NFT? Sebenarnya kalau cari betul-betul, ada kot ya? Ada. Sebenarnya kan? Banyak kan? ada cara payah, cara senang lah. Kan? Dia sama macam you nak belajar saham. Cara payah ni you belajar sendiri. You sebenarnya boleh Google anything regarding any investment instrument. Yang you nak belajar saham ke, emas ke, unit trust ke, kalau you Google, you akan nampak all the knowledge dekat YouTube kan. In fact ada course-course online, Kyocera apa semua tu, you boleh pergi. Itu saya boleh kata cara yang payah sikit tapi murah. Ada cara yang mungkin bukan cara yang lebih senang. Basically you kena mencarilah, orang kata apa, macam berguru kan, apa semua. So of course ada, kalau you pergi kat Twitter, mungkin you eventually akan nampak creators NFT ni. So maybe you boleh approach them whether they want to teach you, and of course you have to compensate dia punya masa lah kan, dan juga ilmu. So dekat situ you boleh carilah. Okey. Dia ada satu part lagi, karyawan-karyawan seni kita yang mempunyai aset digital, contohnya lukisan yang berbentuk physical. Lukisan yang memang dilukis. Jadi yang kita faham bila nak di NFT kan, maka dia kena didigitalkan untuk kita dapat ownership itu. Tapi kalau produk ataupun item itu adalah item physical, memang bukan dalam digital. Macam mana kita nak convert to digital? Adakah kena scan balik ke, kena jadi item
digital dulu baru kita boleh NFT, ataupun benda fizikal depan mata ni pun kita boleh NFT kan? Okay, dia mesti kena ada dalam bentuk digital lah. Okay. Otherwise macam mana kita nak blockchain kan perkara Betul. tersebut. Okay. Okay, nama pun aset digital. Mm-mm. Yeah, so digital tu is a strong word. There is a reason kenapa nama digital tu ada. Okay. Cuma kalau untuk artis-artis terkenal, okay, so pertama sekali dia mesti ada working file. Ini those yang basically berkarya menggunakan dia punya pad tu kan, Betul. tablet tu kan. So basically that working file dia boleh convert kepada digital dan benda tu boleh dipanggil istilah dia minting. Tapi bahasa mudah dia adalah satu proses untuk masuk ke blockchain lah. I see. Dia kena di smart contract kan. I see. Maknanya that particular file tu dia kena masuk elemen blockchain. So dia akan keluar lah all the codes apa semua tu. So itu yang kita boleh trace balik dia punya information. So itu basically kalau ada working file. Tapi kalau contoh lah, macam contoh baru-baru ni ada yang approach saya, basically you boleh kata macam arkib lah. Yang dia ada banyak gambar-gambar yang rare. Gambar-gambar tahun 1970, 1960, gambar-gambar berkaitan dengan nation building. Gambar-gambar unik yang you tengok ni, waktu kereta Saga dilancarkan. Waktu this momentous moment dalam Malaysia kan. So benda tu physical. Tapi mereka tanya saya macam mana nak NFT kan. So saya kata, you boleh properly scan benda ni. Okay, so those digital file you NFT kan. Alright, and you ada option. Selalunya apa yang berlaku adalah barang fizikal tu pun you jual bersekali dengan NFT digital tu. Cuma selalunya yang ialah sebab kalau dia selalu bertukar tangan nanti pening. So selalunya dia akan kata okay, yang first buyer tu yang beratur yang awal tu dia akan own that physical item. I see. Saya duk ingatkan dia akan jadi dua item berbeza walaupun barang sama, tapi ini dah digitalkan, jadi kita masih boleh jual kepada orang lain. Tapi sebenarnya itu cara kedua. Maknanya pun boleh juga. You boleh bagi the ownership right yang digital version melalui NFT kepada orang yang beli. Okay. Tapi physical punya ni you still simpan. So itu pun boleh juga. But of course benda ni dia still developing. Betul. Tidak ada satu one size fits all punya rules. And in fact that's why sekarang ni kan kalau tengok salah satu benda yang menarik dalam NFT ni pun dia telah orang kata apa kemunculan orang kata apa skill set yang baru yang diperlukan. So dalam konteks NFT ni IP punya expertise sangat-sangat diperlukan. So that's why benda tu still developing lah. It's a new asset class anyway. Betul. Dan kita boleh agak lah dalam mungkin 2-3 tahun lagi benda ni pun akan lagi advance dan juga lagi berubah dan mungkin lagi mudah. Sekarang ni kalau nak cakap mudah sangat pun kadang-kadang susah juga sebab dia tak semudah Instagram ke Facebook ke Twitter dan sebagainya. Dia kena ada melalui proses sistem. Betul. Kena masuk tu lah, kena masuk ni dan sebagainya. So kalau kita nak ajar dekat sini satu-satu tidak kena pada tempatnya lah. So siapa yang betul-betul teringin, ada cabang-cabang yang kita boleh ajar tentang benda tu. Cuma yang saya nak stresskan dekat sini, kalau kita nak jadi creator, tak semestinya kita cipta satu item yang 3D dan sebagainya. Tak semestinya begitu kan. Kalau kita ada apa-apa saja yang unik, yang orang nak beli, maka dia boleh jadi satu part yang orang boleh dia beli. Macam yang baru ni viral kan, ada pemuda Indonesia buat selfie. And of course ada orang cakap, kenapa selfie ni harga sampai beribu-ribu ringgit? Sekarang berapa harga dia? Tak sure, saya dah lama tak check kan. So, dan ada yang cakap, jenis aku nak ambil selfie aku lah. Gila ada orang beli selfie ni. Yes. Those criticism, pertama orang tu yang cakap macam tu, again dia tak faham konsep blockchain. Betul. Kedua, dalam mana-mana aset pelaburan yang lain pun ada je kita panggil sebagai junk bond. Kan kita tahu bond ini dia dah nama pun junk kan. Tapi kenapa still benda tu dianggap sebagai investment instrument? Jadi dalam NFT ni, at the end of the day, you boleh buat something yang very powerful, lawa habis, tapi tak ada orang nak beli. So harga jatuh. Pada masa yang sama, boleh juga ada benda yang kita anggap macam benda ni tak make sense. Orang kata benda bodoh lah. Tapi harga naik. So dalam konteks NFT, selfie pemuda Indonesia tu, dia telah viral satu dunia. Satu dunia, you bayangkan satu dunia, bukannya Malaysia ataupun Indonesia semata-mata. Satu dunia melihat, benda ni kelakar, benda ni boleh jadi meme. Dan dia ada 999 gambar je. So, bila benda tu in demand, viral, ada orang beli, then price akan continuously naik. So, you tak boleh simply say that, kenapa gambar selfie I kena bayar beribu ringgit? The fact is, ada orang sanggup bayar. So, dekat situ kena faham
Yang ini lebih bukan kena faham NFT. You kena faham bahawa dalam dunia pelaburan, selagi mana ada demand, Betul. harga you tak boleh nak nafikan. Supply and demand lah. yang tu yang membuatkan saya kenal NFT tu, yang selfie Selfie pemuda. pemuda Indonesia tu. Gozali. Gozali nama dia kan. Bila kita tengok balik, betul lah. Kalau you nilai gambar selfie tu tak ada nilai. Tetapi Dia macam dunia nyata kan. Selalu orang kata, "Ui senang lah nak jadi pelukis ni kan. Ambil cat macam main tembak je apa semua kan. Lepas tu nampak benda tu sekali jual beratus-ribu. You tak boleh nak brand benda tu. Betul tak? Kan? Tapi itulah juga berlaku dalam NFT aset digital ni. Ada benda yang pada you mungkin tak lawa. Pada you mungkin tidak bernilai. Tetapi pada orang lain, dan kalau orang lain tu ramai, jadi bernilai lah benda tu. Okey, Saudara Razi, kita masuk part yang saya rasa ini menjadi satu part yang orang ramai nak tahulah bila kita sebut tentang kawalan terhadap NFT ini sendiri. Sebelum ni pun kita tahu kalau pasaran kripto dan sebagainya, ada beberapa coin yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan sebagai contoh, dan ada banyak coin yang tak diluluskan oleh SC pun, tetapi kita boleh beli dengan platform yang lain. So orang nak tahu juga bila kita sebut tentang NFT ni, adakah satu platform ataupun satu badan yang mungkin boleh mengiktiraf ataupun bukan mengiktiraf dah, memantau supaya kita tak nak isu-isu tentang scammer ataupun isu-isu orang yang mungkin menjadikan karya NFT ini sendiri sebagai ruang untuk mereka ambil duit orang dan sebagainya. Jadi kita nak tahu part tu lah dari sudut kawalan terhadap NFT ini sendiri. Ada ke? Okey, pertama sekali macam saya sebut awal tadi, NFT dengan kripto ni sama tapi tak serupa. Okey. So sebabkan NFT ni dia ada aset dia. And that asset tu adalah karya digital. Jadi that's why it should not be under orang kata apa, di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan currency dan sebagainya lah. Because dia macam you jual art. Okay, itu pertama. Yang kedua, once you understand berkaitan dengan blockchain, sebenarnya blockchain ni adalah satu trustless system, trustless technology. You tidak perlukan mana-mana orang tengah, mana-mana regulators untuk orang kata apa, approve that transaction, untuk benarkan okay yang ni boleh NFT, you tak boleh NFT. Dia tak macam tu. The fact that blockchain ni dia boleh mendapat orang kata apa, traction yang tinggi because benda ni dia telah bypass orang tengah. So sebenarnya dia decentralized. Dia dalam konteks yang lebih advance kita panggil benda ni sebagai decentralized. So tidak ada mana-mana pihak yang sepatutnya boleh kata okay, you boleh create NFT, you tak boleh create NFT. NFT you harga macam ni, NFT you harga macam ni. Tidak. Dia sebenarnya memang peer to peer. Dia direct antara creator kepada pembeli. That's it. So dari segi tu saya tak berapa setuju kalau kata ada regulator. Cuma dari segi scam. Okay, scam ni pun again, pertama sekali memang kita sendiri yang kena faham. Okay, contoh macam gambar beruk tu kan. Disebabkan blockchain ini membenarkan sesiapa sahaja untuk create. So memang ada orang yang scam. Memang ada orang yang in fact mencuri karya orang lain dan dia jual dan dia make money. Okay, so benda-benda ni, proses untuk dia upload dan apa semua tu, tidak ada siapa boleh halang dia. Okay, dia tidak macam you nak pergi IPO. Kan, company you kena ada certain documentation, kena ada certain track record, dapat written consent daripada SC dan sebagainya, ada due process dia. So dari segi tu ada due diligence lah. Tetapi dalam NFT, because it is blockchain backed punya items, benda tu pertama tidak sepatutnya berlaku. Kedua, kalau nak berlaku pun benda tu dia macam contradict dengan the idea of blockchain dan NFT tu. Kan? So berbalik kepada scammers tu tadi, pada saya pertama kita sendiri kena tahu cara untuk verify benda tu. Cara untuk membezakan antara gambar real beruk yang betul-betul mahal, yang kontrak dia kontrak yang sah, kontrak yang betul, versus dengan kita beli gambar yang serupa tapi orang tu dia just screenshot dan dia NFT kan perkara tersebut. Again lah, macam barang ciplak tadi itulah. So cara dia kan, macam contoh, again beg tangan LV tu kan. Kalau kita dah tahu beli dekat kedai tu, beli dekat jalanan tu bukan benda yang ori, kenapa kita pergi beli kat situ? Sebab murah ke? I mean murah is one thing lah. Mungkin sebab kita tak tahu, katalah kan. So you kena tahu dulu.
So berbalik kepada NFT tadi tu, kalau you dah tahu dah macam Bored Ape tu, so you make sure pergi ke project page yang tepat dekat marketplace. Dia macam beli barang sukan dekat Lazada. You beli jersey bola kan, you Google Manchester United. Of course Manchester United tengah teruk, tak ramai orang nak beli kan. Silap bagi Manchester United pula. Katalah you nak beli jersey bola. You type and then you nampak, ini jersey ni murah. Nampak sama. You pergi beli juga. Perkedai dia mungkin lah, mana-mana seller ke apa semua kan, RM79. Tapi kenapa you nak beli jersey yang ori, kenapa you tak pergi kepada official punya store? Beli daripada Adidas ke Alexan ke umpamanya kan. So dia lebih kepada you tu sendiri. You kena ada knowledge. Tu pertama lah. Kedua, dari segi kawalan-kawalan ni, pada saya tak banyak sebenarnya yang boleh dilakukan oleh authority. That's why disebabkan itu NFT ni, saya boleh katakan in general, ianya adalah pelaburan berisiko tinggi. In general Tetapi kalau kita faham, kalau kita ada ilmu, kita sebenarnya boleh control and minimize the risk. Sebab dia berbalik pada risk reward lah. You pergi kepada high risk punya instrument, return lah. And return dia crazy. Saya bagi tahu contoh 3 hari lepas, 2 hari lepas, yang Babe tu kan, yang beruk, yang streetwear famous tu, keluarkan satu NFT. Harga dia, kalau you berjaya berebut dan beli menjadi antara orang terawal, 0.3 Ethereum. Lebih kurang RM3,000, RM4,000 lah. Okay? You beli 3 hari lepas ni. 3 hari lepas. Hari ni, tadi saya check, harga dia lebih kurang dalam 2 Ethereum satu. 0.3 pergi kepada 2 Ethereum. Berapa tu? RM26,000. Benda you beli RM3,000, 3 hari kemudian you boleh jual pada harga RM26,000. Mana instrumen pelaburan boleh bagi benda macam ni? Benda ni legit. Cuma untuk you faham this context, untuk you tahu cara-caranya, proses-prosesnya, again, any instrument pun you memang kena belajar. You kena ada ilmu. Yelah, dia punya keyword dia ilmu lah. Bila sebut Ethereum dan sebagainya, orang yang tak pernah masuk koin-koin ni mungkin, apa benda pula Ethereum tu, nak kena beli macam mana? Yang tu nak tak nak kita kena belajar lah. Sebab dia tak semudah untuk kita beli terus masuk Maybank to you ke ZMB Link. Dia tak semestinya. You kena ada wallet khas. Sebab itu saya nak tanya juga tentang risiko. Scammer adalah salah satu risiko. Hacker pun ada antara part yang menarik juga untuk kita sentuh. Sebab ada beberapa rakan pernah bercerita dekat Facebook dan sebagainya. Dia kata dah buat keuntungan melalui NFT, tetapi dalam walletnya kena hack. Tapi yang bagusnya blockchain ni, dia ada transaction yang kita boleh trace. So dia tahu, ini aku tak buat transfer ni, siapa yang transferkan. So benda-benda tentang tu pun kita kena tahu jugalah. Tak boleh nak masuk secara sembrono saja. Setiap pelaburan dia ada risiko, dan risiko ni boleh kita minimalkan dengan knowledge. So kalau dalam bab yang hacker tu semua tu, kita tak nafikan ada juga berlaku hal tu. Even laman web bank pun ada phishing website. Kan? Bank Harimau pun ada juga orang tertipu. Bank Sotong tak payah cakap lah. Kan? Apa yang berlaku beberapa minggu sebelum ni, di mana ada orang hilang NFT dalam wallet dia. Because orang-orang ni, dia dapat email daripada OpenSea. OpenSea ni adalah marketplace NFT yang terbesar. Maknanya kalau dia macam mudah lah. Mudah.my, kan? Macam Lazada. You dah beli, you nak jual. So itulah platform marketplace-nya. Jadi dia dapat email daripada OpenSea mengatakan dia kena do certain transaction. Jadi basically itu adalah scammers. Dia nampak macam legit. So banyak orang yang tertipu. So persoalannya adalah, adakah tindakan dia buat itu menafikan teknologi blockchain tadi tu? Dia macam you dah compromise you punya login access Maybank to you. And then ada orang masuk, access and keluarkan duit you. So you nak salahkan siapa? Adakah you nak salahkan tindakan you because you tak careful, ataupun you nak menafikan bahawa sebenarnya sistem perbankan online ni scam. Nampak tak bezanya? So tu kena clear. Betul. Yang tu kita kena faham betul-betul lah. So benda ni berlaku dalam semua platform.
Jadi ini yang kita nak ambil tahu supaya kita tak terkena dengan situasi-situasi sebegini. Tapi tidak banyak lagi lah kes melalui NFT yang berlaku. Cuma bila saya terbaca dekat Facebook tu, maksudnya ia boleh berlaku kalau kita tak ambil Dia tahu. boleh berlaku. Okey. Kita tengok dekat Facebook sekejap. Ramai juga yang menonton kita. Terima kasih banyak kepada yang menonton dekat Facebook. Anda boleh share kepada yang mungkin baru masuk dekat Facebook. Ini cerita pasal apa? Kita cerita pasal NFT. Nanti boleh tengok balik secara video dari awal lah. Saya nak baca komen siapa ni? Zul Ashraf katanya Alhamdulillah bagus perkongsian ilmu yang bermanfaat. Syukur Alhamdulillah. Mejah kata bagus perkongsian ini, NFT ini benda baru yang kita boleh belajar sama-sama. Apa lagi? Terima kasih atas sokongan padu ke atas pihak ASNB lah. Kami sangat menghargainya. Oh ini tuan rumah kot. So terima kasih kepada yang komen, dan saya harap kita faham sama-sama lah apa itu tentang NFT, dan yang paling utama kita dah sebut tentang scammer, kita dah sebut tentang hacker, kita dah sebut apa itu NFT, kita dah sebut berkaitan kripto, blockchain dan sebagainya. Sekarang ni sebenarnya tepuk dada tanya selera bila nak bermula. Betul. Bila nak bermula. Dia tak ada had umur kan? Tak ada. Sebab saya tengok NFT ni dekat pasaran dekat digital kita. Ada budak-budak muda yang umur 18 tahun, umur 19 tahun, mereka dah mula faham tentang ini. Bahkan ada trainer yang bercakap pasal NFT ni umur 19 tahun. So kita tak naklah anak-anak muda kita ketinggalan. Mungkin dari sudut itu, walaupun kita belajar, walaupun kita bekerja, walaupun kita ada instrumen pelaburan masing-masing, tak salah untuk kita ambil tahu tentang ini, tuan. Yep, tak salah. And again, selalu orang kata dalam pelaburan ni kena diversify. Okay? So of course benda-benda yang kita anggap macam low risk kan, macam amanah saham, Betul. kan, apa semua, yes memang kena ada, kan, in fact patut ada. Betul. Tapi ada juga perkara yang kita nak higher return. Jadi sekarang ni yang penting kita ada option. Dan anak muda sekarang ni yang saya nampak, orang muda ni dia suka benda yang cepat. Dia benda cepat, dia tak boleh tunggu. It's just a nature macam tu. Ya, betul. So that's why NFT ni perfect fit kepada golongan muda, because dia 24/7 dan dia cepat. Macam saya illustrate tadi tu, nak dapat 200% dalam masa 3 hari ni, kan? Mana instrumen yang boleh bagi? So NFT lah. Cuma pada masa yang sama saya pun acknowledge bahawa orang muda ni dia lebih risk taker. Jadi mungkin itu juga menjadikan kenapa NFT ni menjadi kegilaan mereka. Cuma again lah, dalam mana-mana pelaburan, of course untung rugi itu adat. In fact saya selalu kata, rugi itu pasti, untung itu rezeki. Kan? Yang penting knowledge kena ada, and kena buat, and of course semua tu adalah proses. Kena scam, rugi, apa semua tu, pada saya is a process. Tapi kalau ada orang yang mungkin dia just tak boleh rugi, dia just tak suka ambil risiko, and then you janganlah masuk, kan? You pergilah kepada benda-benda safer bet, contohnya unit trust dan sebagainya, ataupun amanah saham. Ni NFT ni pada saya sesuai untuk orang yang nak option, orang yang willing to learn dan willing to take the risk. Saya suka tadi apa? Rugi itu pasti. Untung itu itu rezeki. Betul. Rugi itu pasti, untung itu rezeki. Tapi janganlah kita salah guna. Yang paling penting financial planning itulah. Kalau Betul. kita ada satu dana dan itu je duit yang kita ada, saya rasa kita kena pilih option yang betul. Sebab itu ASNB ni yang bagusnya, mereka bagi semua ilmu. Nak belajar tentang saham pun ada, nak belajar tentang forex pun ada, kripto pun ada, NFT pun ada. Tapi akhirnya kita lah kena tepuk dada tanya selera. Kalau kita ada option dana yang banyak, maka kita bolehlah susun elok-elok. Tetapi kalau kita ada satu tu je tabung kecemasan kita, baiklah kita letak di satu posisi yang selamat. Kita tak nak itulah tabung kita, dan habis macam tu saja disebabkan rugi itu pasti tadi. Okey, jadi terima kasih banyak. Mungkin kalau ada yang nak follow ataupun nak belajar tentang NFT ke, dekat mana boleh jumpa Saudara Razi? Saya dah tak mengajar dah. Okey. Itu Saya dah tak tadi. mengajar. Kenapa tak mengajar dah? Penat. Saya rasa masa tu lebih bernilai dan berbaloi kalau saya trade. Sebab setiap kelas saya dia lama. Okey. Kan, in fact last batch saya buat 4 malam turut-turut. Lepas tu soalan sampai 800 soalan every single team saya kena jawab. So of course tak apalah. Dan saya anggap benda tu lebih kepada kita nak memandaikan anak bangsa. And I think kita dah ajar lebih daripada 300 orang untuk NFT. And the community is thriving, and I think easily 40 people dah make money apa semua. Pada saya okay lah, saya dah achieve certain things. So sekarang ni better masa-masa dengan dengan COVID baru ni apa semua. So health saya pun affected
affected. Baik. So saya gunakan masa tu kalau boleh bila saya nak trade. Kan? Kalau tak orang cakap, oh ni dia buat duit mengajar je apa semua kan. Sebenarnya tak macam tu. Okey. Baik, terima kasih banyak saudara Razi Tajuddin berkongsi pelbagai maklumat mengenai NFT dan memberi penjelasan yang begitu mudah difahami oleh kita. Again, kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami, anda boleh tengok di peringkat awal dan carilah komuniti-komuniti NFT yang baru nak bermula, belajar dulu dan insya-Allah kita akan dapat sesuatu yang berfaedah daripada NFT ini sendiri. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, kita berakhir di sini untuk sesi ini. Kita baru selesai sesi yang pertama. Lepas ni kita ada sesi yang kedua. Saya nak serahkan kepada duo ke trio. Okey, tadi berdua, sekarang trio. Trio ASNB ni akan bersama anda sebab ada ada ramai yang komen tanya kat mana nak dapat hadiah lah, cabutan bertuah lah. Saya pun tak pasti juga. Nanti trio ni akan cerita kat mana anda boleh jawab kuis dan sebagainya. Jadi teruskan bersama kami di Fiesta Labo PNB at Home dan saya akan kembali pada jam 11.30 pagi nanti untuk kita cerita tentang urus harta pusaka pula. Ini penting juga ni kan. Harta dah banyak tapi bila kita meninggal, anak-anak kita, waris kita bergaduh pula berebut harta. Jadi benda-benda ni semua nampak remeh tapi kalau kita tak cerita di peringkat awal susah juga. So persiapan awal tu penting. Kita akan bersama dengan seorang tetamu dengan tajuknya urus harta, elak sengketa ganjaran selamanya bersama dengan Puan Zabita Muhammad Noor selepas ini. Okey, kita serahkan kepada trio Jejaka Idaman ASNB.